Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat datang di depan kaca TV anda. Selamat menonton Malaysia hari ini 8 Ogos 2023 bersiaran bersama dengan Sofia Nur Soleha. Dah lama kita tak bersiaran bersama, dah lama tak bersiaran. Pastinya satu penghormatan juga kita bersiaran bersama dengan Abang Naz Rahman kita, Nazuddin Rahman. Dan sihat ya bang? Tak adalah, terasa macam yang berhormat pula. Mentang-mentang nak tiaran. Jangan gitu. Kita salah faham. Sebab kita jarang. Betul, kan? tepat sekali. Tak apa-apa, kita menyapa anda di rumah semoga kena baik saja, sihat, bersemangat pagi ini. Pastinya seperti biasa, banyak pengisian menarik yang akan kita bawakan di pagi ini. Pasti kan apa yang menjadi fokus utama pagi ini, Naz, adalah undian awal. Baru kita sebut tadi. Yang undian awal, jadi kalau kita lihat di paparan kita pada pagi ini, tentera polis dah mengundi bermula 8 pagi hari ini di 6 negeri serentak dengan pilihan raya kecil kita. Parlimen Kuala Terengganu semakin dirasai dengan 98,785 anggota tentera dan polis yang bersama pasangan-pasangan mereka menaikkan tanggungjawab untuk mengundi. Ya, pastinya kita melihat 49,660 anggota tentera dan 7,728 anggota polis bersama pasangan masing-masing mengundi di 260 pusat mengundi awal yang mengandungi 377 tempat mengundi atau saluran awasnya. Pastinya kita nak melihat meninjau di lokasi sebenarnya. Tepat sekali. Antara lokasi yang kita nak pasang mata ini, kita berada bersama dengan Tuan Kumaran Rajamani dari Sungai Petani Kedah. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Keluarlah. Saya awak. Dekat Mr. Rajamani kita. How is it going on? Bagaimana keadaannya di Sungai Petani Kedah? Silakan. Ya, Nas, Sofia, saya ketika ini sedang berada di Sekolah Kebangsaan Kem Lapangan Terbang di Sungai Petani ini, di mana ia merupakan antara pusat mengundi awal yang dibuka bagi membolehkan proses undi awal berjalan bagi hari ini. Dan untuk maklumannya, seramai 15,296 orang pengundi awal layak untuk menjalankan tanggungjawab mereka di seluruh negeri Kedah ini. Dan mereka ini akan mengundi bagi kerusi-kerusi Dewan Undangan Negeri. Dan untuk maklumannya, 62 saluran dibuka di 33 pusat mengundi di seluruh negeri. Dan di kem ini sahaja seramai 4,755 orang pegawai, anggota dan juga pasangan bagi tentera dibenarkan ataupun direkodkan boleh melakukan proses undi awal ini. Dan untuk maklumannya, pintu pusat mengundi di seluruh negeri ini dibuka jam 8 pagi tadi tepat. Dan di kem lapangan terbang ini saya telah melakukan tinjauan seawal jam 8 pagi itu dan mendapati kesemua majoriti kalangan petugas di kem ini telah pun berada di hadapan pintu sekolah bagi melaksanakan atau menunaikan tanggungjawab mereka. Dan proses undi sedang berjalan lancar ketika ini dengan 12 saluran dibuka di sekolah ini sahaja. Dan pintu pusat mengundi ini dijadualkan ditutup pada jam 5 petang nanti. Dan tinjauan saya tadi juga mendapati calon sudah pun tiba di sekolah ini untuk turut meninjau proses pengundian awal yang dijalankan di sini. Dan saya juga telah melakukan tinjauan di beberapa kawasan pengundian awal lain awal pagi tadi dan mendapati pusat-pusat pengundian awal termasuk di Balai Polis dan sebagainya juga telah pun berlangsung proses pengundian dan semuanya direkodkan sedang berjalan dengan lancar ketika ini. Saya kira itu perkembangan semasa. Nas, Sofia. Terima kasih Tuan Kumaran. Dan nampaknya beliau pun akan bersedia di sana dan kita akan dapat tinjauan sepanjang hari ini melalui saluran kita TV3. Pastinya pasukan anggota keselamatan melaksanakan tanggungjawab mereka, dan adakah kita semua bersedia untuk melaksanakan tanggungjawab kita pula yang bakal menyusul pada 12 Ogos nanti. Pasti menjadi satu perbualan yang hangat di media sosial. Tiap-tiap hari lah di Malaysia hari ini kita membawakan laporan terkini dan semoga memberikan satu semangat untuk kita terus melunaskan tanggungjawab kita. Nampaknya ada keringat yang tengah mengalir di sini. Nampaknya awak dah bersedia. Ada keringat kan pagi-pagi ni? Tidak lah. Excited dah 12. bersama dengan Manas. Oh, saya dah selesai. Dia bagi efek macam tu kat saya. Saya dah selesai tapi awak masih belum selesai kan? Mengundi di Selangor?
Ya. Mengundi Selangor. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. semoga jalankan tanggungjawab sebagai rakyat anda juga ya. Kita jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Dan antara yang tular, kita akan bersama dengan seorang yang insan untuk saya lah. Insan yang amat istimewa ya. Saya kira seorang figuran yang sangat hebat. Sejujurnya bila pertama kali saya menonton video tersebut, saya tiada expectation, tiada apa-apa untuk menyangka, tetapi bila terdengar satu detik penceritaan itu, saya terus berjurai air mata saya. Saya tak boleh bayangkan kenapa. 25 tahun dulu peguam ini pernah membantu kes ibu curi bekas pensel. Terkedu dapat tahu siapa anaknya kini. Dan inilah yang menunjukkan orang kata satu penceritaan hebat di mana kita mencari satu keseimbangan dalam melaksanakan ketugasan dalam dunia penghakiman. Dan ada juga belas kasihan dan ihsan di situ. Selalunya kalau kita lihat undang-undang ni tiada belas kesian katanya, selalunya kerana semuanya kerana keadilan. Jadi bersama-sama kita akan bercerita dengan Tuan Datuk Zahiril Mohaya kita sendiri. Dan terima kasih kerana berkongsi di media sosial dan kini bersama-sama kita secara langsung di Malaysia hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan? Such an honour to meet you in person. Penghormatan. Kami betul-betul orang kata move lah, ataupun rasa macam sangat-sangat hebat penceritaan ini di mana Datuk sendiri menceritakan, dan mungkin pada ketika ini semua dah tahu dah cerita kisah Datuk ni, tapi pada ketika itu 25 tahun lepas, saya tertanyalah kat sini apa yang menggerakkan hati Datuk untuk membantu wanita itu ataupun ibu pada ketika itu. Saya terima kasihlah kerana jemput saya datang ke studio yang indah ni. Saya sebenarnya it's not dia saja. Setiap hari bila saya selalu bila dalam court saya akan bertanya kalau dah orang dah kurang dah tengok dia ada lagi situ. Saya akan bertanya apa cerita ni? Apa cerita? So that's why saya hingga ke semalam pun saya masih lagi sama. Sebab apa? Bukan nak cakap apa, kadang-kadang orang persepsi dan juga kadang-kadang kos untuk guaman ni tinggi. Tinggi. Jadi bukan semua orang boleh mampu. Saya happen to be there. So, saya tolong. Happen to be there. Jadi saya difahamkan kita nak tumpukan perhatian kepada cerita budak India yang dibantu oleh tuan lah. Kita panggil dia budak kotak pensel gitu kan. Jadi selepas 25 tahun beliau muncul semula di mahkamah dan mencari tuan. Jadi detik pertama tu macam sebab dah lama sangat kan. Ingat-ingat lupalah begitu. Memang tak ingat langsung. Tak ingat langsung. Saya bagi tahulah, saya pun berterima kasih pada TV3 sebabnya Madam tu pun dah tak ingat dah tak ingat nama saya. Oh, dah tak ingat dah. Saya bagi tahu saya memang tak bawa kad. Saya bawa sikat je. Jadi dia tengok TV3. So TV3 cover saya dekat mana dekat berita TV3 and so on. Dia kata that is the man. So that's why it takes time to digest cari saya tu. Dia tanya orang kan. So lepas tu dah jumpa. Saya pun tak ingat sebenarnya. Allah, saya tak ingat. Tapi sebabnya dah viral tu, orang duk bertanya tu apakah pengalaman yang paling indah, apakah dan setiap hari tanya tu saya pun jemu kan. Betul juga. Dan saya pun baru teringat. Saya baru teringat. So saya pun ceritalah. Apa nama ni, sebenarnya saya buat viral tu pun saya buat dengan cara biasa. Dengan baju pagoda saya tu. Saya ingat saya pergi kedai Aceh beli tepung untuk Wan beli cepedak kan. Lepas tu saya balik tu. Lepas tu saya bagi kat dia, lepas tu saya naik atas. Apalah. Lepas tu dia orang bertanya lagi. Saya pun okey, saya ingat yang ni. Tergerak hati untuk berkongsi ya. Itu saja kan. Baju pagoda dia begitu nampak keikhlasan di sana. Okey, Datuk, bila Datuk berkongsi kat media sosial ni kan, sebab orang rasa macam lebih rapat dengan Datuk. Sebab orang faham ni kerja sebagai yang seseorang dalam dunia kehakiman ni mungkin ada banyak cabaran dan sebagainya. Tapi bila menjadi viral dan bila Datuk sendiri berjumpa dengan anak muda tersebut dan Datuk merasakan begitu besar impaknya. Walaupun pada ketika itu 25 tahun lalu rasanya mungkin kita membantu tu adalah benda yang kecil pada Datuk. Lakukan dengan berbesar hati. Tapi bila impaknya sebesar ini, anak tersebut pun menjadi seorang peguam. Kan?
Apa perasaan tu sebenarnya, Datuk? Allah. Saya tak tahu nak cakap macam mana lah kan. Because saya cuma buat good deeds je kan. Saya jumpa, saya tengok mak dia menangis dalam tu. Saya kata, apa hal ni madam? Saya curi, dia kata. Pula. Curi apa? Kau tak pensel? Kau tak pensel. Dan kau tak pensel tu dia letak di depan tu. Dekat meja pegawai pendakwa. Masa tu tak ada DBP, inspektor. Cik tengok sekejap. Berapa ringgit dia pula cakap 18. Oh, 18. So saya pun kata. So lepas tu dia punya officer supermarket tu ada. Saya kata okey lah, tak payah cerita panjang lah. Saya offer 30. Suruh dia balik lah. Dia kata tak boleh. Itu yang kenapa tak boleh tu. Saya nak tahu sebab dia tak nak lepaskan kes tu ke sebab satu pin sebab RM18 pada masa tu. Ya, itu kadang-kadang tu ialah kita terpaksa mengguna budi bicara kita. Kan? Are we willing to settle or not? And sepada saya, look here, I give you profit now, $12. Can you imagine that? No, I want to proceed. Dia punya dendam dalam hati dia sampai macam tu. Mungkin polisi kedai itu ke apa, saya tak tahu. Kan? Okey. Jadi, saya pun, tak apa. Saya berjumpa dengan Puan is very helpful at that time. Dan dia cakap, okay, at 2:30 we come back and then kita buat benda ni. Kita bercara. Then I understand. Sekarang ni I understand lah. Dia 2.5 dia start. 2.5 jatuh hukum 3.5. Boleh bawa, sempat lagi lori bawa pesalah ni pergi ke Kajang. Saya cakap, 380 is mencuri dalam bangunan. Ada dia punya penjara. Tetapi ada satu section, yakni section 294, di mana mahkamah boleh memberi jaminan bond berkelakuan baik. So saya minta yang itu. Dan Alhamdulillah Puan pun bagi kesempatan pada dia. So actually we don't know anything about apa nak jadi lagi 25 tahun. Dan saya pun tak tahu kan. Jadi saya bersyukur kerana saya dapatlah kata orang berbakti lah. Dan I know deep inside my heart, this is my heart. Orang selalu cakap lawyer masuk neraka kan. Betul. Itu my next question sebenarnya. Sebab lawyer ni sebenarnya, jahat dong ni, licik ni. Dan undang-undang ni ada wajah, semuanya adil ni, semuanya grey, tak ada hitam, tak ada putih. Pada saya, soalan pertama saya tanya dia, saya akan tanya, bila kau masuk? Yang kau tahu aku masuk. Nombor 2-nya, saya tak setuju lah. Tak setuju dengan dia orang tak tahu apa yang kita buat. Kadang-kadang persepsi, ini persepsi. Orang kata lawyer masuk neraka, lawyer pada tipu. Sebenarnya bukan kita. Sebenarnya pendakwaan tu kena membuktikan. Itu saja, awak menjalankan tugas saja. Kan? Jadi kita menimbulkan keraguan. Contoh ini contoh. Macam ada satu kes yang saya buat baru ni lah. Kan? Dada jumpa dalam bilik. Bilik tu bilik yang terbuka untuk semua orang. 6 orang boleh masuk. So, soalan dia kata lawyer pandai. Tak. Saya kata, polis dah buat kerja. Saya minta maaf lah. Patut kau panggil 6-6 ni jadi saksi. Kenapa kau tak panggil? Itu saja. Itu saja. Pasal itu saja. Adil. Kadang-kadang dikambing hitamkan itulah. Biasalah tu. Itulah biasanya. Mungkin kita nampak cabaran sebenarnya menjadi seorang peguam atau menjadi seorang hakim ini, you have to be fair mendengar segala Adil sudut lah, cerita. Okey, baik Datuk. Tugasan itu tugasan, tapi kita nak tahu hubungan Datuk dengan anak muda itu dan si ibunya. Ibunya masih ada? Ada berjumpa? Ada. Dan dia Ini sisi kemanusiaan dia pun dah uzur lah dah. Dah uzur. Dah uzur. So in fact, I know that guy is taking good care of his mum. Alhamdulillah. Very good care. So saya gembira kerana saya dapat membetulkan jalan cerita hidup dia orang kan. Saya tak minta apa-apa. In fact, datang sini pun my mister cakap, bajuk lah bang. Sebab saya I am what I am. Saya akan tolong orang, saya akan jumpa depan mata. Saya tak minta, saya tak buat publicity and so on, saya buat. Tapi ia lebih daripada just
membuat sesuatu yang baik untuk seseorang itu pada sesuatu masa. Yang ini ada efek jangka masa panjang. Jadi kepada anak muda India yang kini menjadi peguam lah. What would you like to say to him? Teruskan ya. Teruskan. We Malaysian, kita mempunyai satu sifat yang tolong-menolong. It is unspoken facts. Tapi bila kita susah, ada je orang tolong. Kalau kita bandingkan dengan luar negeri and so on, even though kata orang tu ini takkan tolong kita, no. Di Malaysia, we have certain kriteria yang menyebabkan, bila kita susah, bila kita sesak, they will come. Ada sifat begitu ya. Ada sifat. Datuk membuktikan bahawa walaupun kita menjalankan penugasan itu, kita tetap boleh menjadi seorang manusia yang mempunyai empati. Tapi saya pastikan Datuk, mesti ada persepsi kat luar sana. Kalau kita membantu seorang, kita tolong satu. Yang lain-lain akan menyusul semua minta tolong. Jadi siapa yang nak belajar daripada kesilapan? Siapa yang nak betul kesilapan kalau kita sentiasa membantu mereka? Persepsi itu dan komen Datuk mengenai pemikiran seperti itu. Dan saya fikir betul pagi ni. Dahsyat. Tak tergapai akalku. Jangan gitu. Persepsi dia. Yang senang sekali orang tak minta tolong kalau tak susah. Itu saja. Kalau minta tolong, dia senang, saya tak nampak. Ini soal maruah. Soal identiti, soal image. Orang takkan minta tolong. Jadi pada saya, orang datang minta tolong, saya tolong. Itu saya. Mana yang kita boleh? Mana yang mampu lah kan. Jadi saya teruskanlah. Kalau apa sekalipun, saya tetap. Contoh ini bukanlah saya nak tunjuk saya baik kan. Man, kawan saya ada ni. Dulu kemarin, dia tahu. Masa COVID kami, saya suami isteri, kita donate beras 3 tan. 3 tan? 3 tan. And then, gula 1 tan, tepung 1 tan, and telur and so on. Every week kita, kawan-kawan saya datang, Kak Oji pun datang, semua datang. Kita kumpul and then kita bungkus and then hantar. Kita agihkan Tapi saya tak boleh hantar. Nanti saya menangis. Jadi wife saya and the gang yang pergi. So far so good. Saya tak ada pula bankrupt pula. Okey lah. Kan, teruskan dengan inisiatif Tuan untuk membantu rakyat Malaysia. Betul. Dari segi undang-undang dan juga dari segi kemampuan. Ya. Jadi kepada anda semua di luar sana, kalau nak tahu sebenarnya Tuan Datuk Zahril kita ni sebenarnya pakar peguam jenayah dadah ya, dan pernah mengeluarkan buku Tangkapan dan Geledahan. Kalau nak cari itu, kalau nak menambah ilmu, silakan dan semoga terus memberikan pertolongan kepada masyarakat kita. Sebab bagi buku ni sebenarnya ramai orang cakap ini simple. No, inilah basic. Apa-apa kes kriminal dia bermula dengan tangkapan. Lepas tu inspektor geledah. So if benda tu tak betul, prosedur tak betul, maka tak betul lah semua. Jadi pada saya tertarik dengan satu keputusan yang dibuat oleh Yang Arif Datuk Ghazali Shah. Mengatakan ini merupakan akar tunjang bagi sebuah pokok. Jadi kalau akar tunjang tu robek, maka runtuhlah pokok tu. Jadi pada saya bertindak atas dasar itu. Atas dasar itu. Dan diharap Polis Jenderal Malaysia dan juga agensi keselamatan akan juga ikut tata cara yang betul. Sebab saya bagi tahu pengalaman saya lah tentang tangkapan dan geledahan. Saya ada satu kes. Yang itu pun saya buat free je. Alhamdulillah. Saya tengok lawyer tu kira cakap kau ni baru buat. Dah lah kau duduk aku buat. So dekat 12 hari lah saya pergi free je. Dia ni Indonesian. Lepas tu dia ni ini benda dia berlaku. Dia bawa dadah disebabkan bapak dia kanser. Wow. Itu berat. Bapak dia kanser. Okeylah, baiklah. Kan Datuk bila melaksanakan tugas dapat melihat sisi kemanusiaan because disebabkan
ada sebab yang menjadikan seseorang itu menjadi macam tu. Dan kita mengharapkan penceritaan Datuk ini terus memberikan satu orang kata permulaan yang baru untuk semua yang menonton dan mengikut Datuk ini supaya berfikir sebelum melakukan sesuatu dan kita terus membantu mereka yang memerlukannya. Baik Datuk, memang kita mengucapkan terima kasih kepada Datuk lah. Betul-betul memberikan inspirasi kepada kita semua. Kekurangan masa kita untuk terus bercerita tentang kes-kes. Tengok TikTok hari ni saya menyanyi lagu Getaran Jiwa. Oh, untuk peminat-peminat baru. Itulah dia. Datuk Zarul Muhayyan kita tak sangka. Wah, seorang kruna sekali. Kita saksikan TikToknya sekali. Kita akan berehat seketika sampai kita hayati macam mana keprihatinan undang-undang sekali-sekala ada juga di luar sana. Ya, alhamdulillah. Ya, teruskan menonton Malaysia hari ini. Terima kasih Datuk. Masih menghidupkan pagi anda di Malaysia hari ini dan telah pun kita memasuki blok kedua di mana kita akan berbincang tentang satu situasi ini. Mungkin ramai yang tak tahu perbezaan asma dengan lelah. Itulah dia. Ada orang panggil bengik, ada orang panggil semput dan sebagainya. Jadi itulah suatu video setakat ini untuk membawa isu ini ke kacamata kita lah. Sebelum itu kita akan bersama dengan Dr. Rizawati Ramli, pakar perubatan keluarga dan pensyarakanan Jabatan Perubatan Rawatan Utama Fakulti Perubatan Universiti Melaya untuk berdiskusi tentang asma dan lelah ini. Terima kasih doktor kerana bersama kita ya. Jadi saya faham doktor pun dah tengok video viral ni. Doktor pun dah tengok video viral ni. Di mana sisi sweet, sangat-sangat sweet pasangan ini yang sang suaminya menjaga si isteri yang menghidapi asma dengan sangat-sangat baik sekali ketika berada di hospital pada satu ketika dulu yang tular di media sosial seperti dipaparkan sekarang. Dia terus perkenalkan Puan Nur Hashimah Hamzah dan Encik Muhammad Khairul Jazli Muhammad Jaiz. Inilah sweet couple kita, sarang heyo. Tapi nak tahu betapa sweetnya, terutama untuk mereka yang mungkin tidak sempat menonton video yang itulah ini, kita saksikan dulu. Then you judge for yourself. Jangan judge sangat-sangat. Tengok, kita saksikan. Morning breakfast. Puan dah makan ubat, Puan? Belum, Cik. Komen di media sosial menunjukkan betapa sweetnya. Alangkah bestnya kalau suami saya macam tu juga. Macam tu. Memang sweet. Tetapi daripada sisi lainnya, yalah, mungkin sisi lain kita tak nampak mungkin ada kerisauan bagi Puan Nur Hashimah sendiri dan sebagainya kerana menghidapi penyakit asma ini. So sebagai permulaannya, sebelum kita masuk ke penceritaan tular itu, pembukaannya lah doktor berkenaan dengan perbezaan ataupun apa yang perlu kita faham perbezaan lelah dan juga asma ini, doktor. Okay. So dari segi istilah, kita especially orang Melayu lah kan, kita ada banyak guna istilah macam lelah, semput. Kalau orang utara dia cakap penat. So kalau sebagai seorang perawat ataupun doktor, bila pesakit beritahu gejala tersebut, pertama sekali kena clarify dengan dia apa yang dimaksudkan dengan istilah tersebutlah. Tapi untuk konteks hari ini, lelah tu yang seterusnya perbincangan kita, lelah itu kita akan bercakap tentang asma lah. Secara general, lelah itu adalah kesukaran bernafas, tetapi dia boleh mewakili banyak diagnosis, antaranya asma. Dan juga simptom-simptom yang selalunya kita rakyat Malaysia secara rata-rata lah, kita tak pandang berat sangat tentang asma ni sebab dia tak datang selalu. Dan simptomnya kita tak nampak bila dia diserang baru saja. Alamak-alamak dia bengik lah. Atau dia semput lah. Dan baru saja kita keluar untuk mendapatkan rawatan. Betul. Jadi di sini kalau kita ikut statistik, kira-kira 2 juta rakyat Malaysia menghidapi asma ini. Dan 90% daripada mereka akan cenderung untuk keadaan mereka menjadi lebih teruk. Adakah ini benar, doktor? Okey, betul. Lebih kurang betul 2 juta masyarakat kita. Mungkin kalau kita compare dengan penyakit tidak berjangkit yang lain, contohnya macam penyakit jantung, mungkin bilangan tu agak kecil. Tetapi daripada 2 juta itu, hanya lebih kurang 10 sahaja pesakit asma ni kawalan asma dia bagus. Maksud kawalan lebih kurang 10%. Maksudnya 90% tu sama ada tidak terkawal ataupun sangat teruk. Okey. So dan juga kematian asma, saya tidak ada data yang
paling terbaru, tapi 2014 lebih kurang hampir 2,000. Maksudnya daripada 2 juta pesakit asma, lebih kurang 2,000 boleh ada kematian. Ya. Jadi 2,000 ni mungkin keluarga kita, orang tersayang kita, someone yang boleh signifikan, mungkin menyumbang kepada masyarakat dan sebagainya. So, ya. Okay, itu secara realitinya supaya kita lebih faham. Tapi kita nak dengarkan penceritaan Puan Nur Hashimah sendiri bersama dengan suami. Puan Nur Hashimah kita fahamkan menghidapi penyakit asma ini sejak kecil. Betul, sejak kecil dan baru-baru ini dimasukkan ke dalam hospital. Saya pasti itu satu keadaan yang sangat menakutkan. Bukan sesuatu perkara yang baru mendapat serangan asma. Ceritakan pengalaman tu. Walaupun kita nampak di TikTok tu nampak macam ceria, loving, tetapi hakikatnya sebenar untuk Puan sendiri. Macam mana? Hakikat sebenar dia macam ni tau. Saya nak kena attack asma tu, dia berpunca daripada batuk. Dia berpunca dari batuk. Sesetengah orang dia batuk. Saya start daripada muntah. Muntah beberapa hari and then menjadi kahak and dia start batuk. Bila dah start batuk tu husband saya dah tahu. Sebab dah biasa dan dah kronik. Dah biasa, kan? ya betul. Sejak kecil, sejak umur berapa ni? Saya dari baby lagi. Dari baby lagi? Permulaan baby. Itulah, sebelum ni mak saya pernah cerita. Saya ada tanya juga mak saya. Masa saya kecil dulu, kerap ke saya masuk hospital ke apa? Mak saya tak ada. Dia kata, sin baby dengan masa tadika sahaja. Bila saya dah meningkat usia kan, dah nak masuk 30 ni, dia macam makin kerap. Benda tu terlampau kerap datang. Awal tahun hari tu saya dah masuk hospital juga. Masa tu saya masuk awal tahun bulan 1 hari tu saya positif COVID. Yang tu kali keempat. Saya positif. Yang tu hari pertama saya punya SPO memang drop sampai 80 ke bawah. SPO adalah kandungan oksigen di dalam darah. betul. Betul. So doktor ada jugalah cakap nak sajakan saya untuk masuk tube ke apa, saya tak nak. Saya cakap memang saya tak nak. So doktor bekalkan saya dengan oksigen yang pakai ikut hidung tu. Sampailah beberapa hari oksigen saya naik sikit. So beransur pulih. Ya. Dan saya rasa yang paling menakutkan dan berat juga adalah bagi pasangan ataupun yang paling dekat dengan kita melihat kita sengsara. Bagi Encik Khairul sendiri bila tahu kondisi isteri macam mana, kadang pergi kerja pun rasa risau, kat hospital kita jaga bagaimana datang minyak dan penuh dan sebagainya. Apakah antara penjagaan yang Encik Khairul sendiri macam okey saya kena pantau betul-betul isteri saya perubahan ke apa supaya tak ada attack serangan yang luar biasa. Persediaan. Rumah saya ni jenis yang pelupa lah. So setiap kali kalau pergi kerja tu, time saya rehat ada masa, saya akan call dia lah, tanya dah makan ubat ke belum. So kalau dah make sure dia dah makan ubat tu, kita pun nak kerja pun rasa lega lah. Sebab yang asma ni dia silent killer. So bila-bila je boleh berlaku kan. So dan anda juga pengamal perubatan kan? Saya pasti anda juga ada persediaan macam beg emergency dah sedia dan sebagainya kalau ada apa-apa kecemasan. Ada macam tu? Maksudnya macam mana tu? Kalau kata diserang secara tiba-tiba. Inhaler lah, dia ada inhaler dah. So kena standby lah untuk dia. So memang dalam beg tu kalau pergi mana-mana tu memang akan standby lah. Standby. Yes, akan mana-mana pergi, mana-mana pergilah, risaulah. Analisis Dr. Yuzawati berkenaan dengan kondisi puan ni macam mana? Adakah betul-betul kronik? Apa yang perlu kita tahu? Okey, kalau tadi saya sempat berbual dengan Puan Shima tadi. Mungkin saya boleh kongsikan untuk kebaikan penonton lah kan. Okay. So, Puan Shima merupakan pesakit yang sudah didiagnos dengan asma. Tapi ada satu poin yang dia tidak ambil ubatan asma. Ya? Jadi semasa, kita kena faham sebenarnya apa root cause asma ni. Sebab asma ni adalah penyakit di mana berlaku penyempitan kepada saluran pernafasan kita. Okey, sebab apa? Pesakit asma dia punya saluran pernafasan tu sentiasa dalam keadaan radang. So, yes. Jadi, kita kena treat yang root cause tu iaitu kita kena sentiasa make sure that kadar radang itu sentiasa terkawal. So, kita tidak ada gejala. Bila radang tu banyak, dia akan sempit dan pasien akan ada gejala. Dan keradangan ini selalunya apa puncanya? Adakah ia allergen ataupun mungkin secara semula jadi apa kita makan, apa kita inhale? Okey. So pesakit asma dia adalah faktor dalaman lah. Apa faktor di dalam badan dia yang menyebabkan dia punya saluran pernafasan tu hyper responsif ataupun lebih sensitif kepada faktor pencetus yang tertentu. So faktor pencetus tu antaranya cuaca. Ada yang cuaca sejuk dan kering, kebanyakan pesakit asma akan ada gejala. Ada juga yang pesakit yang tidak boleh pada cuaca yang panas. Okey. Debu, hama dalam rumah kita. Okey, mungkin bulu-bulu binatang, toys, okey. Ada bunga di luar,
Okey. Untuk Hashimah, apakah trigger dia? Selalunya. Sebab dekat rumah memang saya ada bela kucing lah. Alamak. Kucing. Okey. Tapi adakah faktor genetik adik-beradik, mak ayah ke? Tak ada. Family saya semua tak ada asma. Seorang je? Tak ada, ya? Ha. Macam mana pula doktor kalau dari segi genetik? Adakah allergen adalah kucing? Boleh jadi. Boleh jadi. Kebanyakan pesakit asma dia ada sejarah keluarga yang positif lah. Tetapi bukan bermakna kalau tak ada tu tak boleh jadi asma. Itulah dia. Dan bercakap tentang pencetus tu, seseorang pesakit asma tu kita akan bagi tahu dia apakah potential pencetus, tapi dia sendiri yang kena recognize untuk diri dia. Betul. Okey, contohnya temperature mungkin orang pesakit asma A dia tak boleh sejuk, pesakit asma B tak boleh panas, Macam tu sekali ya. Variasi dia So sangat kita bagi ekstrim. tahu dia apa faktor pencetus yang possible untuk mencetuskan asma, dan dia sendiri melalui pengalaman dia dia identify apa yang patut dielakkan lah untuk dia. Nampaknya kisah dua cinta sejati ini telah mendapat perhatian penonton-penonton di luar sana. Sampai banyak juga komen kita di laman Facebook dan juga soalan-soalan untuk doktor kita. Antaranya, selamat pagi doktor ya, daripada Zinat Man. Anak saya seorang yang mengalami sakit asma, tapi yang ketara anak saya tak boleh dalam keadaan panas sangat dan terlalu sejuk macam doktor kata tadi. Dan kukunya akan lebam. Tapi yang merisaukan, aktiviti apa yang sesuai untuknya. Sekarang musim panas ni kerap MC. Apa penyelesaian penyakit ini? Beliau hanya disyorkan nebulizer dan inhaler, tapi masih lagi kerap penat. Kuku biru, lebam tu yang saya risau baca kat sini. Sebab saya tak pasti sama ada diagnosis asma tu confirm ataupun tidaklah. Jadi kalau kita assume diagnosis asma tu confirm, apa yang penting dan mesej yang penting saya nak sampaikan juga di kesempatan ini adalah untuk pastikan pesakit yang memang confirm asma, dia ada dua jenis ubat lah basically. Satu ubat yang pelega bila dia ada gejala dia pakai, ataupun ubat yang nak maintain kadar radang tu sangat terkawal supaya tak ada gejala. Okey, jadi kebanyakan patient bila kawalan dia tak bagus sebab dia selalu tidak ambil yang ubat yang perlu dipakai hari-hari tu. Ubat kawalan, controller medications dalam bentuk inhalers lah. Kebanyakan rasa sebab dia pakai tu tak ada kesan apa. Adakah ada juga yang takut dengan kebergantungan terhadap inhaler tu? Dia jadi macam forever ataupun jangka masa panjang. Dia tak nak anak dia mungkin terdedah dengan kata terlampau berharap sangat pada inhaler. Ada pendekatan yang salah atau betul bila menyentuh partly salah lah. Okay? So sangat penting untuk kita educate our patients. Dia kena faham root cause tadi, iaitu keradangan kepada saluran nafas dia. Sebab itu dia kena pakai ubat yang kontrol radang tu, ada gejala ataupun tak ada gejala. Sebab bila mereka tak ada gejala, dia rasa tak perlu pakai ubat. Bila aku ada gejala, I pakai dia pelega. Itulah dia persepsi. So that's wrong. Tapi suami tersayang pasti dah tahu akan persepsi kan, dan tahu antara risikonya di sini. Jadi sebagai seorang pengamal perubatan, seorang dietitian jadi apakah pemakanan yang sesuai dan disediakan? Kita tahulah kat hospital memang dilayan macam daya gitu kan. Tapi kalau di rumah mungkin ada pemakanan yang disediakan. Untuk makanan sejuk memang stop untuk dia lah. Memang stop. Memang makan panas lah. So benda-benda yang berakar ke sayur-sayur menjala ke pun tak boleh jugalah dia makan. Okey. Ada apa-apa lagi pantang-pantangnya mungkin nak kongsi? Pantang, sofa. Ais krim ke. Memang tak boleh. Memang tak boleh lah. Dalam video TikTok tu minta donat boleh? Donat boleh lah. Donat boleh. Yang mana-mana boleh. Kurang-kurang saja. Okey, jadi tekstur makanan tu pun kita kena ambil tahu jugalah. Kalau anak kita mungkin ada asma tu yang berakar tu tak boleh, yang boleh tersangkut memberikan radang tu sendiri. Dan juga sejuk ni akan membawa kesannya. Tapi yang baru untuk saya seperti doktor ceritakan, panas juga membawa kesan. Adakah sama untuk Hashimah kalau terlalu panas? Untuk saya kalau panas tu tak ada. Biasanya sejuk lah. Sejuk ya. Senang kena attack. Jadi simptomnya berbeza-beza dan mungkin pencetusnya juga berbeza-beza. Jadi untuk penonton kita di luar sana, jikalau telah pun didiagnos dengan penyakit asma ataupun lelah, simptom-simptomnya itu kita kena pantau dan jangan pandang ringan ya. Mungkin kata-kata terakhir doktor untuk mereka yang mungkin pandang ringan akan gejala ini. Okey, ada 3 penekanan dekat sinilah. Satu, pastikan diagnosis asma tu dikonfirm because macam tadi kita kata lelah boleh jadi banyak diagnosis. Okey. Mungkin yang biru tadi penyakit jantung mungkin So confirmkan diagnosis. Nombor 2, sekiranya diagnosis tu dah confirm, pastikan pakai ubat pengawal radang itu setiap hari dan pastikan ada temu janji yang tetap lah.
Alhamdulillah. Okey. Dan bagi Puan Nur Hashimah sendiri sebagai seorang yang menghidap asma, nasihat bagi mereka ibu bapa yang mungkin ada anak-anak kecil yang ada asma ni bagaimana? Saya boleh cakap satu je, jangan skip ubat. Jangan skip ubat. Dan inhaler. Inhaler yang patut pakai hari-hari kena pakai, jangan skip. Sebab kalau jenis saya jenis cepat pelupa. So kadang 1 day, 2 day, 3 day saya skip. Jadi benda tu boleh attack balik. Okey. Itu disiplin lah yang Ya, disiplin. Lupa satulah tapi bukan pandang ringan lah. Tapi untuk caregiver pula mungkin untuk mereka di luar sana yang sedang menjaga ni, saya as suami, saya memang pantaulah isteri saya setiap masa. So senang cerita jangan ambil remeh lah pasal asma ni, dia anytime saja boleh berlaku lah. So boleh memau-maut jugalah. Betul. Inilah tanggungjawab kita semua sebenarnya. Semoga istana cinta anda berkekalan. Saya ni romantik sebenarnya. Saya tengok pun. Kita dia tengok punya ayat yang macam Ini orang kahwin ni. Ini bangun sememe pun wanginya sayang begitu. Semoga berkekalan. Terima kasih juga kepada Dr. Rizawati Ramli, pakar perubatan keluarga dan pencerakanan Jabatan Perubatan Rawatan Utama Fakulti Perubatan Universiti Melaya. Terima kasih Dr. Ya, terima kasih Puan Nur Hashimah dan Encik Khairul Jazli sudi memberikan inspirasi dan semoga ini memberikan penekanan untuk kita lebih menjaga orang yang tersayang sekiranya mereka mempunyai asma. Kita akan berehat seketika. Yes, akan kembali selepas ini untuk anak-anak anda yang dikatakan genius. Jangan ke mana-mana. Thank you. Masih bersama anda di Malaysia hari ini dan kita akan terus bincangkan berkenaan permohonan ke program Anak Genius Negara. Menarik kan? Saya terus perkenalkan tetamu saya pagi ini yang berusaha Dr. Nurmaz binti Awang, Setiausaha Bahagian Genius Kementerian Pendidikan Malaysia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan juga bersama dengan Encik Muhammad Imrizal bin Abdul Aziz, Penolong Setiausaha Kanan Bahagian Genius Kementerian Pendidikan Malaysia juga. Terima kasih sudi meluangkan masa. Saya sebagai seorang ibu ni, walaupun yang terlepas peluang saya sebab anak saya dah umur 6 tahun, tapi ini adalah berita baik untuk mereka punya anak berusia 4 tahun ke bawah. Dan mungkin sedikit penerangan sejarah dan apa yang perlu kita tahu berkenaan dengan program Genius ini. Terima kasih Sofia. Okey, program Genius ni yang dahulunya dikenali sebagai program permata. So ditubuhkan pada tahun 2006 dengan kerjasama pelbagai agensi kerajaan dan bukan kerajaan lah pada masa itu. Pelaksanaan program permata lah pada masa itu adalah diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri. Program yang pertama kita dimulakan dengan program asuhan dan didikan awal kanak-kanak, iaitu untuk mereka yang berumur 4 tahun dan ke bawah lah. Itu program pertama kami pada waktu itu. Dan kita namakan sebagai Permata Negara pada masa tersebut. So pada tahun 2018, bahagian permata pada ketika itu telah diletakkan di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan selaras dengan perubahan kerajaan pada masa tersebut, bahagian permata telah dijenamakan kepada bahagian Genius sehinggalah sekarang. Saya suka nama tu, Genius. Itu memberikan satu tarikan yang sangat menarik lah untuk para ibu bapa pada zaman kini. Dan bagi pandangan Encik Imrizal sendiri kan, program Genius Negara ni adalah program pertama diwujudkan bawah program Genius. Jadi apa perbezaan yang boleh dibawakan dan kita sebagai ibu bapa ni untuk membawa anak-anak kita untuk menyokong lagi program Genius ni, apa yang boleh kita lihat daripada sudut penambahbaikan, perubahan dan sebagainya? Okey. Program Genius Negara yang dulunya dikenali sebagai Permata Negara. Jadi apa yang kita tengok uniknya program ini adalah satu program asuhan dan didikan awal kanak-kanak yang disediakan untuk kanak-kanak normal yang kita utamakan kepada ibu bapa yang berpendapatan rendah, khususnya di luar bandar dan juga di pinggir bandar. Yang tu yang uniknya yang kita salah satu inisiatif pihak kerajaan yang dilaksanakan dan diberi secara percuma kepada ibu bapa di luar sana. Jadi dalam program ini kanak-kanak diberi peluang dan untuk mereka mengalami sendiri meneroka bidang-bidang kegemaran mereka sendiri dengan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan daripada pagi sehingga petang. Kan contohnya bermain peranan, bermain pasir, bermain air dan semua pengajaran pembelajaran ini dilaksanakan dengan
keadaan yang sangat menyeronokkan dan selamat. Dari segi keselamatan dan juga kesihatan anak-anak. Itu dari segi salah satu keunikan program ini. Sebenarnya program ini yang beza dengan taska-taska lain di luar sana yang kita tengok adalah dia menyediakan satu premis yang cukup lengkap dari segi bangunannya, dari segi fizikalnya, dan juga peralatan-peralatan yang digunakan pakai adalah jadi yang boleh dikatakan agak terbaik yang ada di Malaysia, khususnya di taska. Sebenarnya juga keunikan lain yang kita tengok adalah program ini menggalakkan ibu bapa sendiri melaksanakan pelibatan ibu bapa bersama anaknya sendiri dan juga anak-anak lain di pusat anak jenis negara. Dan juga pelibatan ini dibawa juga di rumah, dan ini adalah untuk mengadakan satu kesinambungan perkembangan anak secara berterusan. Selain daripada itu, bukan saja pendidik dan juga ibu bapa, malahan komuniti setempat juga memainkan peranan dengan aktiviti yang dilaksanakan. Dan di pusat anak jenis negara itu sendiri diadakan satu persatuan ibu bapa dan pendidik dinamakan PIBP. Itu salah satu sedikit sebanyaklah berkenaan dengan keunikan. Sebenarnya banyak lagi keunikan yang kita ada sebenarnya. Saya sebagai seorang ibu pun boleh membayangkan satu yang kata pengalaman dan kawasan yang cukup selamat dan juga inklusif bagi setiap lapisan masyarakat sekalipun bersama dengan anak-anak mereka. Dan mungkin boleh kongsikan apakah antara kurikulum khas yang digunakan dalam program Genius Negara ini? Okey, kalau kita sebut tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak yang dulunya kita tidak mempunyai, even di negara kita sendiri, dia satu pencapaian lah, di mana kita ada satu kurikulum pendidikan awal kanak-kanak kebangsaan yang telah diwujudkan awal 2008 lagi. Dan kurikulum ini telah diguna pakai oleh semua taska di bawah kelolaan kerajaan, termasuk juga taska di bawah Kemas, taska di bawah Perpaduan dan juga taska di bawah Yayasan Pembangunan Negeri Terengganu. Dan ia juga telah diseragamkan dengan khusus asuhan asas didikan awal kanak-kanak, iaitu yang dulu telah dilaksanakan oleh pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi setelah diseragamkan bersama, dinamakan sebagai khusus asuhan permata, dinamakan KAP, dan dia dilaksanakan di seluruh Malaysia. Dia nampak kesinambungan itu tenaga pengajar dan juga dari segi kurikulum untuk memastikan satu environment atau situasi yang sangat kondusif untuk pembangunan anak-anak kita ini. Modul latihan yang digunakan oleh para pendidik untuk menggunakan kurikulum program Genius ini, adakah terdapatnya modul tertentu yang bergerak mengikut zaman semasa dan sebagainya? Ya. Untuk modul pendidikan awal kanak-kanak ini memang kita menggunakan satu modul yang digubal dan disediakan secara sistematik dan tersusun. Modul asuhan pendidikan awal kanak-kanak, which is yang seperti yang saya maklum sebentar tadi, yang dinamakan sebagai KAP. Yang modul ini pula dia adalah diwajibkan kepada semua pendidik, tenaga pengajar, pengusaha taska yang di bawah kelolaan kerajaan dan juga taska yang mendaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Jadi setiap taska ataupun individu yang ingin melaksanakan kurikulum jenis negara tersebut mestilah menghadiri dahulu khusus asuhan permata ini sebelum mereka melaksanakan di taska-taska masing-masing. Yang sehingga kini pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat sendiri telah pun melaksanakan latihan-latihan ini di peringkat negeri-negeri. Jadi ini satu keedah ataupun pencapaian di mana kita nak memastikan setiap pendidik atau tenaga mengajar itu mempunyai sikap tanggungjawab dan juga kemahiran yang berterusan dalam melaksanakan kurikulum pendidikan kurikulum jenis negara. InsyaAllah itu yang paling penting sekali sebab ini tanggungjawab yang besar ya. Kita mendidik anak-anak kecil yang pada usia itu yang pastinya memerlukan asas yang kuat sebelum mereka memasuki zaman persekolahan. Dan bagi Dr. Norpas sendiri, adakah terdapat sebarang pengukuran terhadap kualiti pemakaian kurikulum pendidikan awal kanak-kanak sama ada di PAGN dan juga taska? Bagaimana kita selaraskan perkara itu? Okey. Untuk memastikan pelaksanaan kurikulum pendidikan awal kanak-kanak jalankan dengan baik dan berkesan, kita telah mengadakan satu sistem jaminan kualiti yang kita namakan Standard Kualiti Pengasuhan dan Pendidikan Awal Kanak-kanak, iaitu SKPAK.
yang telah ditubuhkan pada tahun 2016. Jadi SK Park ni kita laksanakan, kita tanda araskan sama dengan sistem jaminan kualiti di peringkat antarabangsa lah. Wow. Jadi pelaksanaan SK Park ni dia akan melalui beberapa penilaian, 4 penilaian. Satu, penilaian intervensi, perakuan, penyelarasan dan sebagainya. Dan daripada penilaian-penilaian tersebut, kita akan membuat penambahbaikan lah apa-apa teguran-teguran daripada penilaian yang telah dibuat. Dan juga waktu operasi dan perjalanan aktiviti di PAGN sebenarnya bagaimana? Okey, untuk ibu bapa lah khususnya di luar sana. Ya. Pusat Anak Jinis Negara yang kita panggil PAGN ini, operasinya adalah mengikut waktu pejabat, iaitu bermula 7.30 pagi sehingga 5.30 petang. Jadi di mana ia memberi peluang kepada ibu bapa yang bekerja khususnya menghantar anak dahulu sebelum waktu bekerja, sebelum pergi bekerja, dan mengambil anak selepas habis bekerja. Dan aktiviti seharian yang dilaksanakan itu bermula dengan pengajaran dan pembelajaran dan diselang-seli dengan rutin dan transisi daripada pagi sampai petang. Contoh kalau pagi dia ada morning circle, dia ada minum pagi dan aktiviti bebas, permainan luar, aktiviti yang telah dirancang khusus menggunakan RPA, iaitu rancangan pengajaran aktiviti. Dan aktiviti ini dilaksanakan dalam keadaan yang agak menyeronokkan menggunakan pakai pelbagai kemudahan-kemudahan yang terdapat di Pusat Anak Jinis Negara tersebutlah. Itu dari segi masa operasinya. Dan dia dibuka sepanjang hari, iaitu setiap hari kecuali hari Minggu dan juga cuti umum. Even kalau cuti sekolah pun PAGN tetap dibuka. Wow. Ya. Kalau sampai komitmen tu sebenarnya. Betul. Saya boleh tambahkan sikit kat sini. Sejak ditubuhkan pada tahun 2006, Pusat Anak Jinis Negara ini kita telah tubuhkan di seluruh negara sebanyak 89 pusat anak jinis negara. Jadi daripada 89 pusat tersebut sehingga kini kita ada seramai lebih kurang 3,300 murid-murid yang sedang belajar di PAGN ni, dengan pegawai perkhidmatan pendidikan seramai 450 lah. Dan kebanyakan pegawai perkhidmatan pendidikan ni, iaitu guru-guru kita ni, mempunyai ijazah dalam pendidikan awal kanak-kanak. Oh, hebat sekali. Saya percaya ramai yang mungkin tergerak hati dan merasakan adakah dapat kelayakan tertentu atau bagi ibu bapa di luar sana yang menonton ketika ini yang berminat untuk masukkan anak mereka ke program Anak Jinis Negara, apakah cara-cara dan syarat untuk mereka memohon? Okey. Pada ibu bapa di luar sana yang mempunyai anak berumur 4 tahun dan ke bawah, yang antara syarat-syarat utama yang telah ditetapkan adalah yang pertama, mestilah warga negara Malaysia. Baik. Dan juga anak itu adalah anak normal sihat tubuh badan. Dan juga yang seterusnya dari segi sejarah permohonan dan juga kemasukan di taska-taska jenis sebelum ini masih belumlah, because kita mengambil dan memberi peluang kepada ibu bapa di luar sana yang sama rata lah. Kalau dia dah pernah hantar tu, kita bagilah peluang pada orang lain pula. Dan seterusnya dari segi jarak ataupun ke alamat rumah kediaman ibu bapa itu, kita utamakan yang berhampiran untuk memudahkan proses mengambil dan menghantar anak serta melaksanakan pelibatan ibu bapa. Itu antara syarat-syaratnya. Semudah kesamarataan untuk memastikan semua ibu bapa dan anak-anak ni ada peluang yang secukupnya, yang seadilnya untuk semua anak-anak di seluruh negara ni berpeluang memasuki program Anak Jinis Negara. Saya sukalah perkataan jinis. Jujur saya cakap. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berusaha Dr. Nurmaz binti Awang, Setiausaha Bahagian Jinis Kementerian Pendidikan Malaysia, dan juga Encik Muhammad Imrizal bin Abdul Aziz, Penolong Setiausaha Kanan Bahagian Jinis juga daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, sudi meluangkan masa pagi ini. Terima kasih. Baik, kita berehat seketika. Sekembalinya banyak pengisian hanya di Malaysia hari ini. Kembali bersama dengan Abang Naz. Dan juga dengan Sofia di sini. Dan jangan lupa ya, kalau pagi ni kita lihat Sofia di Malaysia hari ini, malam nanti 999. Jangan lupa. Apa dia betul pergi promo. Pagi ada, malam pun ada. Apa lagi yang kita nak promo di sini? Tontonlah Pinang Durian. Kepada anda yang tak tahu drama apa ni, terjalinlah cinta di antara dua panda antara Gopeng dan Pulau Pinang. Namun halangan hadir ketika perdebatan mengenai durian. Durian ni ada menyimpan rahsia selama 18 tahun, Sofia. 18 tahun pasal durian
ni. Saksikan drama romantik terbaru Pinang Durian dibawakan khas oleh Tonton bersama lakonan hebat oleh Tiz Zakiah, Kai Bahar, Farouk Hussein dan Ucup Wilca. Langgan Tonton sekarang dengan harga serendah RM9.90. Dan boleh buat turun sekarang lah www.tonton.com.my. Betul, kalau kita bakar dia. Tengok nama usul pecah terus jadi macam tu. Baiklah, itu saja masa yang kita ada untuk Malaysia hari ini pada pagi ini. Beruntung saya bersama dengan Sofia pada pagi ini. Happy betul. Happy. Dan esok kita bawakan topik mengenai dengan keselamatan umum berhadapan dengan pesakit mental. Semoga anda jangan lupa untuk saksikan MHR. Terima kasih Abang Nas, Abang Best. Ini perkongsian yang menarik ni. Keprihatinan ataupun keselamatan umum diutamakan. Jadi kita saksikan esok. Saya Nas Rahman. Saya Sofia Nur Solihatun. Anda jaga diri. Kita jumpa esok.